Assalamualaikum, salam sejahtera, salam GBN, salam Malaysia, salam kuasa ketiga. So, seperti biasa, jika audio jelas, boleh tolong maklumkan kepada saya, share ramai-ramai sebab shadow ban berterusan ya. Dan juga sertai Telegram saya, Regi Jesse Ritaudin. Baik, sebenarnya ada banyak soalan yang telah diajukan kepada saya berhubung dengan mesyuarat tergempar MKT semalam, dan ini adalah susulan beberapa siri live yang telah saya buat berhubung dengan apa yang didakwa ketidakstabilan kerajaan, apa yang didakwa ada perancangan untuk beralih sokongan ya daripada kerajaan kepada melibatkan MP untuk beralih sokongan daripada blok kerajaan kepada blok pembangkang dan sebagainya. So, banyak soalan yang saya tak nak perincikan, jenis soalan apa yang ditanya, bagaimana ianya ditanya. So, saya cuma nak ketengahkan soalan-soalan tertentu kepada tak lain tak bukan Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi. Baik, semalam seperti mana yang kita maklum, telah berlangsung satu mesyuarat tergempar MKT. Nah, ini bukan mesyuarat yang lazimnya diadakan berdasarkan jadual yang lazim lah, okey. Tetapi sebaliknya, satu mesyuarat tergempar dalam pada ura-ura bertiup kencang kerajaan akan tumbang, ura-ura bertiup kencang ada MP daripada Barisan Nasional mahupun dan juga daripada blok kerajaan ataupun parti kerajaan lain, mungkin PKR ke apa saya tak tahu, yang akan beralih sokongan kepada pembangkang, maknanya tidak sokong Perdana Menteri. Dan so dalam pada semua itu berlaku, ada mesyuarat tergempar. Nah, ini yang saya cerap ya daripada media. Pertama, kalau kita rujuk Malaysia Kini, kita akan lihat kenyataan dan sinar harian dan juga Astro Awani yang memetik pemimpin-pemimpin tertentu. Kita akan lihat kenyataan-kenyataan yang lebih kurang berbunyi tidak ada sebarang gerakan yang sedang dirancang, tidak ada sebarang ataupun tidak ada kebenaran dalam dakwaan bahawa MP kerajaan akan sokong pembangkang dan bla bla bla. Malah di dalam artikel ini, dan ini poin nombor 2-nya, ada dipetik secara spesifik Ashraf Wajdi dan juga seorang lagi pemimpin UMNO, Ahmad Maslan. So, kedua-duanya pun cerita benda sama ya. Kita tidak akan ada ya, tidak ada isu MP nak beralih sokongan kerana adanya perjanjian. So, saya baca hari demi hari ada perjanjian. Kalau Ahmad Maslan, dia rujuk satu bahagian perjanjian. Kononnya jika mereka menyokong kerajaan, MP UMNO menyokong pembangkang ataupun tarik sokongan terhadap Anwar, mereka perlu bayar 100 juta seorang. Kemudian Ashraf Wajdi pula dia ambil bahagian lain. Dia kata, jika mereka melakukan perkara tu, mereka perlu secara sukarela keluar parti dan sebagainya. So, soalan yang saya nak ajukan ya kepada Zahid Hamidi, pertama ya, kenapa jika tidak ada keterdesakan, jika tidak ada kecemasan, mengapa perlu hendak sebutkan perihal perjanjian yang ditandatangani sebelum PRU 15 itu? Hampir setiap hari ada kenyataan daripada dia ni, daripada dia tu, berkenaan dengan satu perjanjian ya, yang sebenarnya menurut awak sendiri, menurut pemimpin-pemimpin sendiri ni, mengikat ahli-ahli parlimen. Jadi jika kerajaan pimpinan Anwar sudah mendakwa ya, mereka adalah cukup stabil, ada 150 lebih kerusi sokongan ya, tidak boleh diganggu gugat, ini semua igawan and bla bla bla, mengapa tiba-tiba ada kenyataan hari demi hari menjelaskan satu perjanjian yang menurut pemimpin-pemimpin yang sedang membuat kenyataan ini, ianya mengikat? Kalau benda tu dah mengikat, kalau benda tu dah solid, kalau benda itu tidak boleh dipertikai dan bla 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 ya,
What for are you making statement? Kau sedang bercakap dengan siapa? Kenyataan-kenyataan ini awak bercakap dengan rakyat sebab ianya dibawa oleh media arus perdana. Ianya telah dibuat, ya, kenyataan-kenyataan ini dibuat secara rasmi. Ya. So awak sedang bercakap kepada siapa? Walhal awak sendiri kata perjanjian itu mengikat. Okey. Kedua, ya, mesyuarat tergempar ni adalah mesyuarat MKT. Now, menurut UMNO, perjanjian apa yang terkandung dalam perjanjian iaitu mereka akan sokong Perdana Menteri telah pun juga dipersetujui dalam Perhimpunan Agung UMNO Januari lepas. Jadi Perhimpunan Agung UMNO telah bersetuju untuk memperjuangkan kerajaan perpaduan. Okey. So maknanya ini adalah satu ketetapan dasar UMNO, ya, yang telah dipersetujui pada Perhimpunan Agung UMNO. Okey. Dan untuk makluman anda yang mungkin tidak tahu, tidak peka berkenaan dengan selok belok, ya, perlembagaan UMNO, apa jua dasar yang dipersetujui, apa jua ketetapan yang dibuat pada Perhimpunan Agung UMNO tidak boleh dicabar oleh mana-mana mesyuarat lain, mana-mana perkumpulan lain kerana ianya adalah keputusan atau ketetapan yang tertinggi. Maknanya MKT UMNO sendiri tak boleh nak buat satu ketetapan baru yang mengatasi ketetapan PAU. Jadi jika ketetapan PAU tu kau nak ubah, kau kena buat satu lagi Perhimpunan Agung UMNO ataupun buat Perhimpunan Agung UMNO khas. Baru boleh anda buat ketetapan yang lain daripada yang sudah ditetapkan pada PAU lepas. So, mengapa MKT membuat mesyuarat tergempar, kemudian umumkan perkara yang sudah dipersetujui oleh PAU, sedangkan MKT tidak ada kuasa untuk melakukan apa-apa perubahan, melainkan ini adalah mesyuarat Perhimpunan Agung UMNO khas atau Perhimpunan Agung UMNO. So pelik. Okey. So mesyuarat semalam pelik, tambah pula mesyuarat diadakan untuk mengumumkan sesuatu yang mereka kata sudah diputuskan oleh PAU dan kita tidak lihat, ya, satu sidang media diadakan, ahli-ahli parlimen bersama. Kalau ada ahli-ahli parlimen UMNO bersama, kita boleh faham. Ahli-ahli parlimen dengan kepimpinan tertinggi telah mengadakan satu pertemuan dan telah mengulangi komitmen mereka kepada kerajaan. Tetapi tak nampak pun ahli-ahli parlimen. Ini adalah mesyuarat MKT. So, macam mana MKT tiba-tiba merasakan mereka perlu mengulangi pendirian yang sebenarnya adalah hak berperlembagaan ahli parlimen untuk tentukan, bukannya MKT, ya. Ini saya akan jelaskan sebentar lagi, ya. So bagaimana MKT boleh memutuskan bahawa amat perlu bagi MKT mengulangi pendirian PAU, sedangkan cara yang betul ialah kepimpinan tertinggi UMNO panggil ahli-ahli parlimen, tanya balik, adakah komitmen kita sama? Jika komitmen sama, buat kenyataan bersama. So di situ sudah timbul tanda soal. Kalau kita rujuk semua ni, sudah timbul tanda soal. Ada satu tahap kecemasan yang besar di dalam UMNO. Dan ini saya tahulah, saya tahu. Ada satu tahap kecemasan besar khususnya dalam kem Zahid. Inilah yang telah mencetuskan mesyuarat tergempar MKT malam semalam. Dan inilah sebabnya tidak ada ahli-ahli parlimen kerana disyaki masalah yang telah menjurus kepada kecemasan dalam UMNO ialah masalah kepimpinan tertinggi bersama ahli-ahli parlimen UMNO. Dalam erti kata lain, ada sesuatu yang tidak menyenangkan kepimpinan tertinggi berhubung ahli-ahli parlimen UMNO, menyebabkan mereka membuat mesyuarat MKT untuk mengulangi sesuatu yang sebenarnya sudah ditetapkan oleh PAU sebagai dasar parti, tetapi tanpa ahli-ahli parlimen. So saya nak tanya Zahid, cuba nafikan kepada saya bahawa ada masalah dengan antara kepimpinan tertinggi UMNO dengan majoriti ahli-ahli parlimen UMNO. Kedua, cuba nafikan bahawa MKT tidak ada hak berperlembagaan untuk menghalang ahli-ahli parlimen untuk menentukan secara sukarela atau sendiri sama ada mereka sokong Perdana Menteri atau tidak. Yang lebih penting lagi, saya nak tanya Zahid, atas
anda rujuk kepada undang-undang mana? Anda rujuk kepada perkara perlembagaan mana apabila anda membuat perjanjian dengan ahli-ahli parlimen, sedangkan perjanjian itu merampas hak berperlembagaan ahli-ahli parlimen, menidakkan hak berperlembagaan ahli-ahli parlimen untuk menentukan secara sukarela dan peribadi pada bila-bila masa sama ada mereka sokong Perdana Menteri atau tidak. Cuba jelaskan. So, daripada itu, berdasarkan soalan itu, dan saya juga nak tanya, jika anda tidak boleh namakan undang-undang atau bahagian perlembagaan yang anda telah rujuk untuk membuat perjanjian itu sehingga merampas hak berperlembagaan ahli-ahli parlimen UMNO untuk menentukan secara sukarela atau peribadi pada bila-bila masa sekiranya mereka sokong atau tidak PM, adakah anda fikir perjanjian itu masih sah di sisi undang-undang? Ya. So, pendek katalah, okey, UMNO cemas, Zahid cemas. Dan dalam suasana cemas, orang selalu lakukan kesilapan. Dan kesilapan terbesar yang Zahid telah lakukan semalam ialah memecat Isham Jalil. Nah, saya tak nak cerita pemecatan Isham Jalil ini berperlembagaan ke tidak dari sudut perlembagaan UMNO. Cara ianya dilakukan semua, ya, itu saya dah jelaskan dalam live semalam. Tetapi pemecatan Isham Jalil secara automatik telah menghantar mesej kepada penyokong bosku, iaitu Zahid atau UMNO memberi keutamaan kepada PKR DAP berbanding dengan bosku. Jangan harap ada sokongan bosku. Dan saya tidak heran Zahid boleh melakukan kesilapan ini kerana, ya, kalau anda lihat kenyataan Zahid, satu Malaysia, malah satu dunia kalau ada penganalisa yang menganalisis, ya, situasi politik di negara ini, satu dunia boleh nampak keputusan pilihan raya kecil Kemaman dan PRK sebelumnya dan juga PRN 6 negeri menunjukkan dengan jelas berdata, ada data yang terang lagi bersuluh yang tidak mungkin dapat dinafikan. Berbanding dengan PRU 15, prestasi PKR, Amanah dan UMNO merosot lagi banyak. Pengaliran undi Melayu Islam kepada Perikatan Nasional lagi rancak. Dan di Kemaman ada trend baru pula. Penyokong tegar UMNO 27% daripada, ya, Saki Baki yang menyokong UMNO pada PRU 15, 27% tidak ingin keluar mengundi, boykot UMNO. Dan Zahid boleh kata, okey, ianya tidak membuktikan apa-apa. Zahid seolah-olah cuba meyakinkan akar umbi yang tidak lagi bersama dia bahawa ianya sebenarnya tidak ada apa-apa masalah, UMNO masih boleh dapatkan sokongan Melayu dan sebagainya. So he is in denial. Zahid dalam fasa penafian. Dia seperti Anwar sudah tenggelam, sudah hanyut, sudah lemas di dalam halusinasi. Mereka berfikir lain, realitinya lain. Mereka fikir rakyat sayang mereka. Mereka fikir mereka popular. Mereka fikir propaganda mereka akan dipercayai. Jadi orang yang berfikir benda-benda yang tidak masuk akal, orang yang berfikir benda-benda yang lari dari hakikat, lari dari kenyataan, saya tidak terkejut dia buat kesilapan seperti mana yang dilakukan semalam. UMNO tak lama lagi dah. UMNO ni tidak ada masa depan. Kalau kita cerita, ya, UMNO nak berdepan dengan mana-mana pilihan raya, ya, kalau kita cerita sokongan Melayu Islam ni, UMNO boleh lupakan lah. So itu sahaja ulasan saya buat masa ni. Sehingga kita berjumpa di lain masa. Assalamualaikum, salam sejahtera, salam GBN, salam Malaysia, salam kuasa ketiga.